Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabrina binti Ghazali dari PISMP PAI semester 8 akan membentangkan laporan penyelidikan kajian saya yang bertajuk Peranan Solat bagi Membentuk Generasi Berakhlak dalam kalangan murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Gong Badak. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah penilai saya iaitu Ustaz Muhammad Nur bin Jusoh, pensyarah penilai pertama Dr. Muhammad Asri bin Cik Ibrahim dan pensyarah penilai kedua iaitu Dr. Badrul Muin binti Muhammad Adam atas kesudian meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, kita akan lihat kepada latar belakang kajian. Latar belakang kajian yang pertama adalah kefahaman dan pelaksanaan amalan solat fardu dalam kalangan murid. Yang kedua, penilaian tahap akhlak murid di sekolah merangkumi pelbagai aspek. Dan yang ketiga, perkaitan antara solat dan pembentukan akhlak individu. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang penyataan masalah kajian. Penyataan masalah kajian yang pertama adalah menurut Fadilah Kamsah pada tahun 2004 dalam kajiannya menyatakan bahawa 80% remaja tidak solat. Yang kedua, menurut Mustafa Masyur pada tahun 1987 menyatakan bahawa solat memberi kesan kepada pembentukan peribadi dan akhlak seseorang. Dan yang ketiga, hanya sekitar 17 hingga 20% yang menunaikan solat fardu cukup 5 waktu dalam sehari, iaitu menurut Abdul Ghani pada tahun 2004. Dan yang terakhir, menurut Rosmaziah pada tahun 2009 menyatakan bahawa murid menganggap amalan solat fardu adalah merupakan suatu amalan yang tidak penting dan mengabaikannya. Kemudian kita akan lihat pula kepada objektif dan soalan kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman murid tentang solat fardu. Soalan kajian, apakah tahap kefahaman murid tentang solat fardu? Objektif yang kedua, untuk mengenal pasti tahap amalan solat fardu dalam kalangan murid. Soalan kajian, apakah tahap amalan solat fardu dalam kalangan murid? Objektif yang ketiga adalah untuk mengenal pasti pandangan murid tentang kepentingan solat fardu dalam membentuk akhlak. Soalan kajian, apakah pandangan murid tentang kepentingan solat fardu dalam membentuk akhlak? Objektif kajian yang keempat adalah untuk mengenal pasti tahap kemenjadian akhlak murid. Soalan kajian, apakah tahap kemenjadian akhlak murid? Dan yang terakhir, objektif kajian adalah untuk mengenal pasti sekiranya terdapat kaitan antara amalan solat fardu dengan kemenjadian akhlak murid. Soalan kajian, adakah terdapat kaitan antara amalan solat fardu dengan kemenjadian akhlak murid? Objektif dan soalan kajian 1 hingga 4 menggunakan kaedah kuantitatif dan soal selidik. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Manakala untuk objektif dan soalan kajian yang kelima, kaedah yang digunakan adalah menggunakan pekali korelasi Pearson dan data dianalisis menggunakan analisis inferensi. Hipotesis bagi objektif dan soalan kajian yang kelima adalah terdapat hubungan yang signifikan antara amalan solat fardu dengan kemenjadian akhlak murid. Di akhir kajian mendapati bahawa hipotesis diterima. Hal ini kerana terdapat hubungan yang signifikan antara amalan solat fardu dengan kemenjadian akhlak murid. Seterusnya, kita akan lihat kepada kerangka konseptual kajian. Bermula daripada murid, kemudian solat, terbahagi kepada dua iaitu kefahaman dan pelaksanaan yang membawa kepada akhlak yang terlahir. Berdasarkan teori Al-Ghazali, kita akan membuat penilaian tingkah laku. Pemboleh ubah kajian, independent variable adalah peranan solat dan dependent variable adalah generasi berakhlak. Kemudian saya akan membentangkan serba sedikit tentang teori Al-Ghazali. Yang pertama adalah hubungan ilmu dan amal adalah sangat erat. Amalan yang berkualiti membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Al-Khalaq membawa maksud gambaran zahir diri manusia dan Al-Khuluq adalah gambaran batinnya. Yang ketiga, aspek nafs atau roh adalah jauh lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan aspek jasad. Yang keempat, akhlak manusia boleh diubah dan dibentuk. Pembentukan akhlak manusia bermula dari dalam iaitu dari roh. Dan yang terakhir adalah akhlak yang terbentuk didasari dengan pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan.
Perbincangan literatur telah dibuat berdasarkan tajuk. Yang pertama, hubungan tahap pelaksanaan solat fardu dan kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar di daerah Johor Bahru. Yang kedua, amalan solat fardu dalam kalangan pelajar, kajian di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan CIAST Shah Alam. Yang ketiga, penyemaian akhlak dalam kalangan kanak-kanak dari perspektif Islam, kajian di Kota Baru, Kelantan. Dan yang keempat, pengabaian solat fardu dalam kalangan remaja, kajian di sekolah menengah di sekitar daerah Pasir Putih, Kelantan. Seterusnya, penghayatan terhadap beberapa aspek dalam falsafah etika Al-Ghazali, kajian di kalangan pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Seterusnya, kajian pelaksanaan amali solat dalam kurikulum Pendidikan Islam KBSM di Sekolah Menengah dan Rendah Daerah Keluang, Johor. Dan yang terakhir, pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar Muslim di Kolej Komuniti Johor Bahru. Seterusnya, kita akan lihat kepada pengumpulan data kuantitatif. Bermula daripada pembinaan item kajian, seterusnya semakan dan pengesahan pakar. 6 orang pakar telah dilantik. Seterusnya, menjalankan kajian rintis, analisis data menggunakan Alpha Cronbach untuk melihat kebolehpercayaan soalan kajian. Seterusnya, kajian sebenar dijalankan, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Tajuk kajian seperti yang kita ketahui iaitu peranan solat bagi membina generasi berakhlak dalam kalangan murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Gong Badak. Seterusnya, kita akan lihat kepada metodologi kajian. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kuantitatif, menggunakan analisis deskriptif dan inferensi dan menggunakan kaedah kajian tinjauan. Populasi kajian adalah 90 orang murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Gong Badak. Di SK Gong Badak, sampel kajian hanyalah 74 orang, strata murid tahun 5. Instrumen menggunakan soal selidik sahaja, menggunakan adaptasi dan modifikasi berdasarkan Mishra and Kohler 2006, Zahra Hossaini 2012, Amabil 1992, Sternberg 2006 dan 2010. Seterusnya, kita akan lihat kepada instrumen kajian yang digunakan untuk menjalankan soal selidik. Terdapat 5 bahagian dalam soal selidik. Yang pertama, bahagian A mengandungi maklumat demografi responden, bilangan item 1. Bahagian B, aspek tahap pengetahuan tentang solat fardu, bilangan item 9. Bahagian C, tahap amalan solat fardu, bilangan item 7. Bahagian D, kepentingan solat dalam membentuk akhlak, bilangan item 6. Bahagian E, tingkah laku murid, bilangan item 8. Soalan-soal selidik telah dibina sendiri dan mendapat pengesahan daripada 6 orang pakar yang merupakan pensyarah IPG KDRI. Seterusnya, lokasi dan populasi kajian. Dalam kajian ini, lokasi kajian ialah SK Gong Badak yang terletak di daerah Kuala Terengganu, Terengganu. Lokasi kajian SK Gong Badak, populasi 90 orang murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Gong Badak. Saiz sampel bagi kajian ini pula adalah murid tahun 5 SK Gong Badak yang terdiri daripada 74 orang sampel. Sebelum kajian sebenar dijalankan, kajian rintis telah dijalankan untuk memperoleh kebolehpercayaan soalan kajian. Berikut merupakan hasil dapatan kajian rintis. Yang pertama, nilai Alpha Cronbach bagi soalan kajian berkaitan pengetahuan adalah 0.86. Yang kedua, amalan 0.75. Yang ketiga, kepentingan 0.77 dan tingkah laku 0.83. Manakala keseluruhan nilai Alpha Cronbach bagi kajian ini adalah 0.80 yang menunjukkan bahawa tahap kebolehpercayaan baik dan boleh diterima. Seterusnya, kita akan lihat kepada hasil dapatan kajian untuk menjawab soalan kajian yang pertama, iaitu apakah tahap kefahaman murid tentang solat fardu.
Okey, keseluruhan min bagi soalan kajian yang pertama adalah 3.70. Keseluruhan sisihan piawai adalah 1.10. Keseluruhan min menunjukkan min berada pada tahap tinggi, iaitu tahap kefahaman murid tentang solat fardu adalah tinggi. Seterusnya, dapatan kajian bagi soalan kedua menunjukkan bahawa keseluruhan min bernilai 3.10. Keseluruhan sisihan piawai adalah 0.99. Keseluruhan min menunjukkan bahawa min berada pada tahap sederhana. Bermakna, tahap amalan solat fardu murid berada pada tahap sederhana. Dapatan kajian bagi soalan ketiga pula, iaitu adakah solat fardu penting dalam membentuk akhlak adalah keseluruhan min adalah 4.30, manakala keseluruhan sisihan piawai adalah 0.81. Keseluruhan min menunjukkan bahawa skor min berada pada tahap tinggi, iaitu murid menyatakan bahawa solat fardu adalah penting dalam membentuk akhlak. Bagi soalan kajian yang keempat pula, iaitu apakah tahap kemenjadian akhlak murid? Tahap kemenjadian akhlak murid menunjukkan bahawa min berada pada 4.09, manakala keseluruhan sisihan piawai adalah 0.825. Keseluruhan min menunjukkan bahawa min berada pada tahap tinggi. Seterusnya, bagi menjawab soalan yang terakhir, iaitu adakah terdapat kaitan antara amalan solat fardu dengan kemenjadian akhlak murid? Ujian perkali korelasi persen telah dilakukan. Dapatan menunjukkan bahawa pemboleh ubah amalan solat fardu mempunyai hubungan yang kuat atau signifikan dengan kemenjadian akhlak murid. R bersamaan dengan 0.772, manakala signifikan bersamaan dengan 0.000. P adalah kurang daripada 0.05. Nilai korelasi tersebut menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang kuat antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut, iaitu amalan solat fardu dengan kemenjadian akhlak murid. Kemudian kita akan lihat kepada sumbangan kajian. Sumbangan kajian memberi maklumat kepada kefahaman murid tentang amalan solat. Kedua, pelaksanaan solat fardu murid. Ketiga, tahap akhlak dan tingkah laku murid. Dan yang keempat, membolehkan penambahbaikan dilakukan oleh guru di sekolah. Pada masa hadapan, saya ingin mencadangkan beberapa cadangan kajian lanjutan. Yang pertama, kajian berbentuk kualitatif untuk lebih spesifik. Yang kedua, kajian perlu dijalankan kepada sampel yang mempunyai populasi yang lebih besar menggunakan kaedah kajian yang pelbagai. Yang keempat, tajuk kajian lebih mendalam seperti peranan solat dalam pembentukan akhlak mulia berdasarkan akhlak Rasulullah SAW. Kesimpulannya, hasil daripada penyelidikan ini mendapati bahawa pelaksanaan solat fardu dan kemenjadian akhlak individu mempunyai hubungan yang sangat rapat. Oleh itu, aspek pelaksanaan solat perlu ditekankan oleh ibu bapa dan guru bagi memastikan kemenjadian akhlak seseorang individu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.